نشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا، حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا، رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا، رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا. رسول الله شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا، وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا، وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا، وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا، أن الفجر قد بانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton, ibu bapa, saudara, saudari, ikhwan, akhwat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, kita masih bersyukur kepada Allah Ta'ala lagi dengan taufik hidayahnya dapat kita sama lagi dalam ruangan untuk kita nak mempelajari akan hadis Nabi SAW dan juga sunnahnya. Dalam satu ruangan yang namanya sunnati, iaitu sunnah Nabi SAW, masih bersama kita lagi dalam sebuah kitab Syama'il Al-Muhammadiyah untuk kita kenal syakhsiyah Nabi, hidupan Nabi, pakaian Nabi, sifat akhlak kejadian Nabi, akhlak mulia Nabi SAW, yang mana pada hari ini kita telah sampai kepada kali yang ke-14, dan juga kita akan terus walau bagaimanapun kita akan menambah lagi segi untuk kita nak tambahkan ilmu, mempelajari akan ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semasa yang kita penuh dengan orang panggil kata fitnah, ataupun masa yang penuh dengan huru-hara seperti keadaan kita sekarang ni, iaitu COVID-19,
Maka benda yang perlu sekali untuk kita menambah dan juga mengadakan dia, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, al-ibadatu fil haraj kahijrati ila, jaklah kita masuklah, orang panggil tu, carilah masa yang sunyi, yang senyap sunyi untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepadanya. Ini adalah masa yang paling penting sekali. Bertaubatlah kita. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah Ta'ala dengan segala dosa kesalahan kita banyak. Kerana tidak ada pintu ataupun cara mana yang Allah Ta'ala akan mengselamatkan kita daripada segala jahatan dari dunia ini, khususnya virus corona yang telah terlebat dalam masyarakat kampung kita. Maka kita banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala dan juga beristighfar kepadanya. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, kembali lagi kepada mengaji kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan sambung bab yang baru, tajuk yang baru, dan juga kita akan ambil tajuk yang baru ini, kita rasanya 3 tajuk seterusnya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang pertama iaitu kita yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu pedai Nabi. Kita nak ngaji hari ini, pedai Nabi ni balas mana pedai Nabi? Itu dia. Nama bakak pedai belaka selepas daripada ni elok. Babun ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pedai Nabi ni balas mana? Pedai ni makna kata alat perang Nabi lah, Nabi guna untuk buat perang dengan satru Islam. Yang mana selepas daripada ni, bab ini dan juga selepas daripada ni, tajuk yang ke-15, 16, 17, semuanya sakut dengan adawatul harbi, alat-alat perang Nabi SAW. Yang mana Nabi guna alat perang dia, khususnya yang pertama sekali, iaitu pedai yang kita akan belajar ni, iaitu pedai yang Nabi guna ni balas mana sifat dia, buat daripada gapa yang kita akan belajar. Dan juga kalau kita fati tengok, bab sebelum daripada ni kita belajar, iaitu bab al-khatam, cicing.
Dan juga bab selepas tu as-saif. Dan juga selepas daripada ni ad-dara'. Orang panggil tu baju besi Nabi. Dan juga yang ketiga selepas daripada ni al-mighfar, topi besi Nabi SAW. Topi perang Nabi. Menunjukkan di sini bahawa Nabi SAW mula dakwah itu dengan al-qalam, dengan kalam dulu ataupun al-lisan, lidah dulu. Islam menggalakkan kita apabila nak menyerukan, nak ajak, nak dakwah orang masuk Islam ni, mula dengan kalam, mula dengan mulut, jangan mula dengan pedang. Mudah-mudah kata, mula dengan cara yang paling lemuk sekali, jangan mula dengan cara yang paling kasar, yang paling kuat, yang paling ganas. Maka Islam ataupun kitab ini yang kita belajar pada minggu dulu, khatam, cicing Nabi. Yang mana kita telah tahu kata ghardun, tujuan asasi yang Nabi SAW pakai titing mulai semenjak tahun yang ke-6 demi untuk nak pakai untuk khatamkan, untuk mengkhatamkan tulisan dia yang dia akan hantar kepada orang yang dia nak dakwah ataupun pemerintah ataupun raja-raja ataupun orang panggil sultan ataupun mana-mana negeri yang ada ketua dia. Hantar lagi. Kerana tulisan, catatan ataupun kertas surat yang Nabi tulis yang ada khatam itu menunjukkan kata rasmiyan, tangkan. Kerana masa tu dia pakai dah khatam. Maka Nabi dakwah, mulai dakwah. Nak tunjuk kata di sini, mulai dakwah dengan kalam, dengan lidah dulu, dengan mulut, tanpa dengan pedang. Apabila selepas daripada tu barulah mulai Imam Tirmizi sebut sifat-sifat pedang Nabi SAW. Maka pedang Nabi SAW yang kita akan belajar pada hari ini, sifat dia lah. Rupa dia lah, balas mananya pedang Nabi SAW. Maka terjumpa bahawa sepedang Nabi, bilangan pedang Nabi ada sebanyak 9 pedang Nabi. Dia ada pedang bukan hanya 1, 2, tapi 9 pedang Nabi SAW. Nabi midapทั้งหมด ที่ใช้เนี่ยจำนวน9 เล่มด้วยกัน 9 pedang. Yang mana yang telah dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad dia, yang mana dia telah waris satu syair yang menunjukkan dalam syair ini 2 bait, 2 baris. 2 baris ini cukup 9 nama pedang Nabi SAW. Kita dengar sikit. Lihadina minal asyafi tis'un rasubu wal mikhzamu dhul fiqari qadibun hasfu wal battaru adbun wa qal'i wa ma'thurul fujari. Kali lagi. Lihadina minal asyafi tis'un rasubu wal mikhzamu dhul fiqari qadibun hatfu wal battaru adbun wa qal'i wa ma'thurul fujari. Maka ini adalah nama-nama pedang Nabi SAW. Maksud dia, makna apa? Lihadina, bagi pemimpin kita, hadina, pemimpin kita, pemimpin fak kita iaitu Nabi Muhammad SAW, minal asyafi dis'un, daripada pedang-pedang dia adalah 9 pedang. Satunya, Rasubu, nama pedang dia. Nama pedang Nabi SAW, Rasubu. Rasub. Yang kedua, wal mikhzam. Pedang Nabi namanya al-mikhzam. Dan juga yang ketiga, Zulfiqari. Zulfiqari. Dan juga yang keempat, Qadibun. Pedang Nabi. Ini nama-nama pedang Nabi SAW. Qadibun. Yang keempat, Hadfu. Yang kelima, Hadfu. Yang keenam al-battaru, yang ketujuh adbun, yang ke-8 qal'i, dan juga yang ke-9 ma'thurul fujari. Allahu akbar. Ni ke dam kan Nabi, pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9 pedang dan juga 9 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pakai pedang ni perang ni, ketika dalam perang ni Nabi pakai pedang ni, gila mari, maka itu yang telah dikatakan oleh
para ulama dan juga Ibn Qayyim sebut dalam kitab Zadul Ma'ad dia. Hadis yang pertama mengenai dengan bab pedai Nabi. Kata muallif tuai kitab ni iaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah hadis yang telah disyatak oleh Imam Tirmizi sendiri dalam kitab ini, dan juga Abu Dawud dalam kitab Sunan dia. Dalam kitab Sunan Tirmizi pada juga, dalam kitab ini dia ada juga, dan juga kitab Sunan Abu Dawud pada juga. Daripada Anas katanya, adalah hulu pedai Nabi. Hulu pedai Nabi ni orang panggil dia tepak begai pedai Nabi dan juga pak begai dia buat daripada perak. Hulu pedai Nabi adalah buat daripada perak. Kerana pedai ni dari atas yang dipedai, yang bawah ini untuk jadi pak begai. Tempat begai itu kita panggil dalam bahasa Arab kata qabi'atu sayfin. Hulu pedai. Nabi SAW buat daripada perak. Buat daripada perak. Iaitu masnu'atan min fiddatin. Dibuatkan daripada perak. Maka di sini hadis ni yang kita dapatnya, kalaulah hadis ni sahih, di sini dia tidak sebutlah. Bahkan dia sebut kata sebenarnya hadis ni ada seorang rawi yang namanya Jarir. Wahb bin Jarir, anak dia ambil daripada pak dia. Pak dia ni nama Jarir bin Hazim Al-Azdi. Wa huwa wa in kana thiqah. Dia thiqah. Tapi asal tubuh dia dipercayai apabila riwayat hadis Nabi ni. Tapi apabila dia ambil hadis ni daripada tok guru dia riwayat hadis ni daripada tok guru dia yang namanya Qatadah, maka ulama royak kata ada masalah sikitlah. Ada masalah sikit. Masalah sikit. Tapi walau bagaimanapun di sini kita dapat bahawa pedai, alat-alat perai boleh buat daripada jenis perak. Boleh buat daripada jenis perak. Hadis 100 ni, qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Sama lagi an Qatadah an Sa'id bin Abi al-Hasan qala kanat qabi'atu sayf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Sama juga hadis sebelum daripada tadi yang kita dengar, Sa'id bin Abi Hasan Al-Basri. Seorang ni dia adalah saudara bagi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Tabi'in ni makna kata tak ada jumpa dengan Nabi. Bahkan ada sebut pula kata dia jumpa dengan Nabi tak. Hasan Al-Basri dia jumpa dengan sahabat tak, Hasan Al-Basri. Ni adik dia atau pengakak dia. Maka hadis ni adalah hadis yang mursal, hadis yang putus. Kerana Sa'id bin Abi Hasan ni selalu dia oyak dia kata Nabi, pedai Nabi gini. Dia tak oyak kata dia dengar daripada mana. Kerana dia adalah tabi'in. Tabi'in tak ada jumpa dengan Nabi, tak ada tengok pedai Nabi dengan mata dia, maka makna kata dia kena ambil hadis ni daripada sahabat. Tapi dalam sanad ni dia tak sebut nama sahabat yang dia ambil, dia selalu sebut dah kata pedai Nabi ni buat daripada perak. Maka hadis ni dalam ilmu hadis kita panggil kata hadis mursal. Hadis yang putus sanad dia. Hadis yang putus sanad dia. Katanya Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, tuai kepada kitab Sunan Abu Dawud lah. Dia kata hadis yang kedua ni aqwa hadhihi al-ahadith hadis Sa'id bin Abi Hasan wal baqiyatu dhi'af. Hadis ni hadis yang kedua, hadis Sa'id bin Abi Hasan, walaupun dia adalah putus sanad mursal, tapi dia kalau banding dengan hadis lain-lain adalah yang paling kuat sekali hadis ni. Manakala hadis yang lain dhi'af, semuanya dhaif lah, tidak sahih daripada Nabi SAW. Maka yang kita dapat daripada hadis yang pertama, hadis yang kedua, iaitu pedai Nabi SAW ataupun hulu pedai Nabi, tepak pedai Nabi itu buat daripada perak. Daripada perak. Seterusnya hadis 107. Wa an Hudin wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'd an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun. Qala talib فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة الصيف فضة.
Hadis ni adalah hadis yang ketiga dalam bab yang kacik sakut dengan pedai Nabi. Adalah hadis yang tidak sahih. Hadis yang ada masalah tidak sahih daripada Nabi. Kerana apa? Kerana hadis ni dia sebut kata daripada Hud. Hud ni anak kepada Abdullah bin Sa'ad, ambil daripada tok dia tu. Tok dia apa? Sa'ad. Kerana pak dia Abdullah, tok dia Sa'ad. Ambil daripada tok dia Sa'ad. Dan juga sabda kata tok dia cerita kata Nabi SAW semasa masuk hari buka Mekah. Hari buka Mekah, Yaumu Fathi Makkah, bila senapa dengan penonton yang dikasih sekalian. Nabi SAW dan juga sahabat buka negeri Mekah pada tahun yang ke-8 dan juga pada bulan Ramadan. Ini yang kita kena tahu, yang kita kena ingat bahawasa Nabi SAW lahir di Mekah. Nak dakwah, nak sebat Islam, sehingga sekat tekan di orang musyrikin Mekah, sehingga Nabi paksa kena berhijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Selepas daripada Nabi SAW hijrah pergi kepada Madinah, Nabi duduk di Madinah ni lebih kurang 7 tahun lebih, sehingga tahun yang ke-8 Nabi baru pulang kembali mari kepada Mekah untuk bukakan Mekah. Mana kata Nabi duduk di Madinah 7 tahun. Nabi pergi buka Mekah kan. Apa kena buka Mekah? Mekah adalah tempat yang orang panggil tu wahyu, tempat yang Nabi wana, tempat yang ada Kaabah. Maka Nabi pergi buka. Pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Maka pada hari itu tu Nabi SAW masuk Mekah pada hari buka Mekah itu di atas kepala pedai Nabi, wa ala sayfihi, di atas kepala pedai Nabi SAW, zahabun wa fiddatun, ada emas dan juga ada perak. Hadis tadi kita hulu Nabi buat daripada perak saja ya, tidak gaduh gapo sakut gapo dengan emas. Tapi hadis yang ketiga ini sebut tamahnya, iaitu di kepala pedai Nabi SAW ada emas dan juga ada perak. Maka Talib tanya kepada Hud, kata balah mana pedai Nabi yang buat daripada perak itu tu? Maka dia rakyat kata kanat qabi'atu sayfi Rasulillah fiddatan, adalah hulu pedai Nabi buat daripada perak saja. Maka hadis ni tidak sahih lah. Seperti mana kita sebut tadi, satunya dia tak sahih dengan sebab tamah kalimah zahab, kalimah mah. Dan juga yang keduanya dalam sanad ini ada seorang rawi yang namanya Hud bin Abdullah tadi yang ambil daripada tok dia. Maka dia adalah majhulun. Ulama hadis yang kata dia tidak dikenal atau pia. Fal isnad ghairu tsabit. Sehingganya al-Imam Az-Zahabi kata hadis ni kata munkar. Hadis ni munkar. Allah, munkar ni beratlah. Dan munkar mana kata ditolak, tidak boleh diterima. Dan juga fama alimna fi hilyati sayfihi sallallahu alaihi wasallam zahaban. Maka kami tidak tahulah hadis mana sahabat pun yang ada riwayat kata pedai Nabi buat daripada emas. Itu hadis yang tak sahih. Hadis seterusnya, hadis 108 dan juga 9 yang terakhir dalam bab ini. Wa'an ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Dan juga hadis yang ke-9 sama juga dengan sanad yang naik sikit. Adalah Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin mati pada tahun 110 Hijrah. Ia kata aku buat pedai aku di atas pedai sama dengan pedai Samurah bin Jundub. Dan juga Samurah bin Jundub pun orang kata dia buat pedai dia itu sama juga daripada tempat tempat yang Nabi buat pedai dia. Orang kata Muhammad bin Sirin ni dia kata pedai aku ni aku pergi buat tempat yang sama Samurah buat pedai. Samurah orang pula kata tempat yang aku buat pedai adalah tempat yang Nabi biasa pergi buat pedai. Wa kana Hanafiyan, di mana Nabi buat pedai itu? Nabi pergi buat pedai perai dia itu di kabilah tempat kampung ataupun kaum kabilah Hanifah.
Kaum Hanifah ni mana kata tempat orang panggil tu kaum kabilah apa? Orang panggil tu banyak kan. Tapi setiap kabilah ni ada orang panggil kata cara buat pedai tu tak sama. Tapi hak paling kualiti, yang paling comel, yang paling baik dari segi buat alat pedai seperti pedai ini iaitu kabilah Hanafiyan. Hanafiyan. Maka itu sahaja hadis yang sebut mengenai dengan pedai Nabi SAW. Tidak sebut Imam Tirmizi tidak wari hadis selain daripada 3-4 hadis ini yang bicara yang sebutnya sakut dengan pedai Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala a'lam pada hari ini, kalau kita nak sebut kata pedai Nabi ada ke tak, kepala mana sampai kepada kita, ada yang orang tunjuk kata ini adalah pedai Nabi, kita tengoklah pedai Nabi bagaimana Allah Ta'ala a'lam, maka pedai Nabi sekadar. Walaupun Ibn Qayyim, ulama-ulama sebut kata pedai Nabi ada 9 semua seperti mana kita sebut tadi, tapi hadis yang sebut yang sahih selain daripada 4 hadis ni, Imam Tirmizi tak wari lah. Sekadar ni dia wari sebut dengan pedai Nabi SAW. Seterusnya kita akan belajar tajuk yang ke-15. Babun ma ja'a fi sifati dir'i Rasulullah SAW. Bab yang kedua ni yang kita pelajarnya sakut dengan orang panggil baju besi Nabi. Baju besi Nabi SAW, maka menunjukkan di sini kata Nabi ni apabila perang dia pakai baju. Dia ambil baju perang. Mari ad-dir' apa ni? Libasun min hadid. Libasun min hadid yusna'u hilaqan. Orang panggil besi bulat-bulat besi bulat-bulat besi bulat-bulat. Orang panggil bulat-bulat untuk yaqi al-muqatil, untuk orang yang masuk dalam medan perang ni pakai dia untuk nak jaga tubuh badan dia lah daripada kena catak pedai daripada seteru. Maka ad-dir' ni Nabi SAW tadi kita kata pedai ada 9. Pedai ada 9 dan juga dir' Nabi ni baju besi Nabi pun aksar lebih banyak daripada 1 juga. Di sini sebut kata Nabi ada baju besi dia 7. Pedai 9, baju besi dia untuk pakai daripada dia 7 semua. Nama dia apa tu? Seperti mana Ibn Qayyim pula sebut dalam kitab Zadul Ma'ad dia. Satunya Zatul Fudul. Nama baju besi dia. Zatul Fudul ini adalah baju besi yang Nabi SAW biasa gada kepada orang Yahudi yang namanya Abu Shahm. Untuk nak tukar, gada tukar ambil ganong lebih kurangnya 30 sak lah. 30 sak. Timaya sak ni ganong dia untuk wari kepada keluarga dia boleh ada makan. Allahu Akbar. Nabi tu SAW makan tak ada. Keluarga makan kurang. Siapa kau kena gada baju besi untuk ambil makanan mari beri kepada orang yang jadi ahli keluarga dia. Allah. Rasulullah Nabi kita SAW. Maka daripada besi itu yang pertama, Zatul Fudul. Yang keduanya Zatu al-Wishah. Zatu al-Wishah yang kedua. Yang ketiga Zatul Hawashi. Yang keempat As-Sa'diyah. Yang kelima Fiddah. Yang keenam Batra. Dan juga yang ketujuh Al-Khirnaqa. Al-Khirnaqa. 7 semua. 7. Tanya sekali lagi. Pedai Nabi apa tadi kita sebut? 9. Nama ingat ke tak? Tak ingat, tak apa, nama dia pelat-pelat saja. 9 pedai Nabi SAW. Maka yang kedua ini baju besi Nabi berapa? 7.
Nama berapa ratik? Tak ingat, tak apa, nama payah. Tapi semuanya ada 7. Tapi Nabi kata salah satu baju besi Nabi SAW iaitu Zatul Fudul adalah baju besi yang Nabi SAW biasa pergi gadar kepada orang Yahudi untuk nak tukar ambil gandum mariwi kepada keluarga dia boleh ada makan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa ad-dir' wad-dir'ain. Nabi SAW pakai baju besi satu ataupun dua. Allah. Nabi ni nak pergi perang ni. Nak pergi perang. Ada 7 keping, ada 7 lah semua. Pakai panggil lah. Baju ni, baju kita panggil lah, baju besi dah nak panggil lah, panggil kapal dah lah. Tapi nak kata baju besi Nabi 7 juga, 7 lah juga. Yang pakai untuk pakai dalam perang. Nabi ni, Nabi Rasulullah. Soalannya apa Nabi SAW tidak tawakal dengan orang panggil kata tak usah pakai lah baju, tak usah ada, tak apa, alat-alat perang. Selalu masuk gear, selalu dalam medan perang kerana Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala ada. Allahu Akbar. Nabi adalah Sayyidul Mutawakkilina ala Allah. Kalau kita nak banding, orang yang paling tawakal tinggi sekali kepada Allah Ta'ala adalah Nabi SAW. Sayyid Al-Mutawakkilin, ketua kepada orang yang mentawakkalkan kepada Allah Ta'ala. Maka, apa Nabi kena pakai baju besinya? Habis itu kita nak kata, at-tawakkul. Kita tawakal kepada Allah Ta'ala sahaja tak cukup. Pasti kena ambil asbabun nafi'ah. Pasti kena ambil asbabun nafi'ah iaitu sebab-sebab yang boleh nak tolongkan kita. Setengah orang kata, aku tak segi lah buat kerja. Apa? Tawakal. Kalau rezeki tu hawi, kalau tak wi, kalau ada makan-makan, kalau tak ada, tak ada. Wah. Tawakal ini tidak betul, tidak sah seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dan juga yang telah dibuat contoh oleh Nabi SAW. Maka tawakal seperti Nabi ini, kalau Nabi kata, tak apa aku nak pergi perang, tak saya pakai baju besi, tak saya ada pedang. Belalah sahabat lain dah, tak apa. Apa? Tawakal kepada Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh. Tapi Nabi nak tunjuk kata, nak ajar kepada kita bahawa tawakal yang adanya dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya sahaja tak cukup. Pasti kena ambil sebab-sebab yang lain juga untuk kita. Kita nak pergi perang untuk nak benar, untuk nak selamat. Tak say dia kena bunuh. Nabi tak say kena bunuh. Malaikat Allah Ta'ala izin dia bunuh. Malaikat Allah Ta'ala izin dia mati. Tapi Nabi SAW nak selamat, nak benar, tawakal serta dengan orang panggil kita cari sebab-sebab yang boleh berjayakan dalam tawakal itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu sama jugalah dengan orang panggil kita contoh yang boleh digunakan dalam masa kita sekarang ni COVID-19 ni. Kalau lah kita nak kata tak apalah nak tubik luar rumah, tak saya pakai mask, tak saya pakai nakak anamai. Tak saya basuh cil, tak saya apa itu tu. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Nak pergi semaya sejik, tak saya jara dalam masjid. Orang panggil tak suruh win raya, jara semaya 1 meter, kita tak apalah. Sunnah Nabi suruh masuk dekat, dekat cik rapat. Kalau nak pakai mask semaya, Nabi larang pakai benda ataupun mengadakan benda tutup mulut kita dalam masa semaya ini ni. Kenapa? Tak apa. Tawakal kepada Tuhan, ibadat kepada Allah Ta'ala. Tak usah Allah Ta'ala nak berlaku dalam masjid rumah dia. Ini adalah tawakal yang salah. Tawakal yang salah. Tawakal yang benar, mas nak pakai. Kena jaga. Kerana semasa COVID-19 ini, para doktor, para bomo, dia telah buat kajian dah kata, kalau duduk dekat, mudah nak lekat COVID-19. Hari ini kita telah menyata dah kata sehingga dalam masjid sendiri pun berjumpa orang-orang yang berlekat COVID-19 ini ni. Walaupun orang kata maya kena maya rapat. Allah. Maya kena rapat, tak boleh jarak. Maya rapat hari tu kat sini dakwa kata maya rapat. Nabi maya rapat ni. Nabi maya rapat balas mana? Masa biasa dia tu. Rapat jari-jari. Orang panggil taharu bainal manakibi wa suddul khalal. Nabi ni wa suddul khalal mana kata tepat yang jari di antara jari ataupun bahu di antara bahu kita dengan orang tepi kita itu kalau ada jari, Nabi suruh katuk.
Tu orang panggil kata taswiyatus sufuf. Hubungkan sah yang sebenar menurut sunnah Nabi SAW. Tapi kita kena kembali kita tengok semula kata hukum ke apa itu mai rapatnya. Adakah wajib ataupun sunat? Kalau sunat, buat apa tak boleh kita nak jaga semasa kita nak semayang di masjid jemaah semasa telah adanya COVID-19 virus corona ini, buat apa tak boleh ke? Habis itu kita kena tawakal. Kita kena jaga molek-molek. Ataupun kalaulah ada pemimpin sama dengan Cula Raja Mufti yang kata tak boleh pergi mari masjid kerana virus corona ada, maka kita patut turut. Ada orang yang murih kata, buat apa Cula lari siapa kau tak seri semayang masjid ni. Tak orang panggil tu dia buat baik, bukan dia buat jahat. Tu dia. Tak apalah, yang paling penting sekali wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dengan taat kepada Allah Taala, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Yang keduanya, walaupun orang panggil kita kena ingat kata kita buat turut Cula Raja Menteri ini adalah matakan untuk kita nak jagakan benda yang paling penting sekali, iaitu hidup kita. Dalam tubuh kita ini ada 5 perkara orang panggil tu ad-darurat. Benda yang kita pasti kena jaga. Ad-darurat al-khamsah. 5 perkara. Satunya hidup kita. Shiwit kongrau. Yang keduanya otak kita. Yang keempatnya orang panggil kata orang panggil apa? Gapo kata 5 perkara itu? Semula satunya rangkai kita, harta kita, otak kita, agama kita, pada kiat kita, hormat kita. Hormat kita. Kita kena jaga 5 perkara. Habis tu hayah kita, hidup kita ni pasti kena jaga. Wajib kena jaga. Wajib kena jaga. Wajib kena jaga. Siapa kalau Cula yang tak segi sejik, demi untuk nak jaga hidup kita, kita kena patut turut. Dan juga kita masih boleh pahala lagi kalau kita adalah orang yang biasa pergi main masjid sokmo, tapi apabila siapa masa yang uzur tak lagi main masjid, Allah Ta'ala akan beri pahala dia seperti mana dia buat semasa dia muqiman sahihan. Semasa dia buat biasa itu balas mana, balas itulah kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kata Nabi adalah Sayyidul Mutawakkilin. Orang yang ketua lah, orang yang paling tawakal kepada Allah Ta'ala. Hadis dalam bab yang sakut dengan baju besi Nabi yang pertama sekali. وعن الزبير بن عوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنحر إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Hadis ini daripada Az-Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi, dan juga adalah salah satu sahabat yang Nabi telah janji mereka adalah ahli syurga, al-mubashshirun bil jannah. Orang yang boleh berita daripada Nabi kata mereka adalah ahli syurga. Az-Zubair bin Awam yang kata pada hari perang Uhud Nabi pakai baju besi 2 lah. Nabi pakai baju besi 2 lah. Yang pertamanya namanya Zatul Fudul, yang keduanya Fiddah, baju besi Nabi. Nama dia. Daripada 7 lah baju Nabi. Yang Zatul Fudul dan juga Fiddah ini Nabi boleh mana? Nabi ambil daripada ambil Iyid ambil rapah ambil daripada Bani Qainuqa, orang Yahudi. Orang kumpulan orang Yahudi. Maka Nabi SAW pakai baju besi dalam perang ni 2 lah. Ahaduhuma fawqa al-akhar. Maka dua pin wallah. Untuk nak tambah jagalah mazidul himayah wal wiqayah, untuk nak jaga ni. Allahu akbar. Sayyidul mutawakkilin adalah ketua orang yang paling tawakal kepada Allah Taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala masa itu Nabi nak naik ke atas batu. Nabi nak pergi atas batu. As-sakhrah batu besar. Nabi nak pergi atas batu tu lah. Sahabat semua duduk bawah. Siapakah lam yastati', Nabi tak kuasa nak naik di atas batu itu. Maka Nabi wayak kepada Talha, kata, "Hai Talha, mu tolong
Duduk. Tunduk, aku nak jejak di atas belakangmu untuk naik di atas patut ini. Maka Talhah buat. Dan juga Nabi jejak di atas belakang dia, naik ke atas batu itu sehingga Nabi duduk di atas batu tinggi itu suara dia. Maka selepas daripada itu Nabi kata, Aujaba Talhah. Aujaba Talhah, iaitu wajib bagi Talhah ini, iaitu akan syurga Ta'ala. Talhah ini boleh syurga Ta'ala semua. Boleh semua. Maka Talhah dan juga Zubair, dua-dua orang ni adalah mubasyirin bil jannah kedua-dua. 10 orang kita tengok pihak atik. Di antara 10 orang yang boleh masuk syurga, pihak atik, satunya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah dan juga Zubair bin Awam. Yang ketujuhnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga lain-lain lagi kita tengok apa orang. Saya pun tak ingat juga nak sebut di sini. Maka Aujaba Talhah. Talhah ni boleh syurga Nabi ayat. Hikmatnya apa Nabi SAW nak naik hidup atas batu tinggi tu? Kerana dalam masa perang ni pasti kena ada pemimpin. Kalaulah Nabi duduk tepat genah sama dengan sahabat yang lain, satunya seteru akan tengok atau Nabi tak ada. Ketua orang Islam tak ada. Yang keduanya orang Islam sendiri ramai kan? Ada sahabat yang dekat dengan Nabi, ada sahabat yang duduk jauh daripada Nabi. Yang duduk jauh tu kadang-kadang tak nak pun Nabi, dia pahal kata Nabi tak ada. Setengah pahal sahabat kau pahal kata Nabi SAW mati. Apabila tahu Nabi mati, balas mana? Ketua mati. Habis putus asa. Tak wani nak lawan dengan seteru. Maka hikmat di sini ni ayyarahul muslimun. Sehingga orang Islam nampak Nabi. Al-ba'id wal qarib. Sama ada orang jauh dan juga orang dekat. Fayatma'innu sehingga tenang hati, Nabi ada hidup lagi, ada nyawa lagi. Ada lawa lagi. Apabila dekat dengan Nabi, tahu kata Nabi, ada tak mati lagi, kuat. Ada hebat. Ada kekuatan untuk nak lawan dengan seteru. Yang kita nak di sininya, Nabi pakai baju besi 2 keping. 2 lah. 2 lah. Hadis yang keakhir dalam bab ini hanya 2 hadis. Daripada Anis Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah SAW kana alaihi yawma Uhud dir'an qad zahara bainahuma. Nabi SAW pakai baju besi pada hari perang Uhud. Perang Uhud bila? Tahun yang ketiga hijrah selepas daripada peperangan Badar, tahun yang kedua. Maka Nabi pakai baju 2 lah. Baju besi dia 2 lah. Pada hari perang Uhud itu. Ini yang kita dapat daripada hadis Nabi SAW. Kita pergi lagi kepada tajuk ataupun bab yang ke-16. Babun ma jaa fi sifati mighfar Rasulillah. Pedang, baju besi dan juga yang ketiga ini iaitu mighfar, topi besi Nabi. Topi besi Nabi SAW buat daripada besi juga. Kata pengarang kita ini an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar faqila lahu hadha ibnu Khatal muta'alliqan bi astar al-Ka'bah faqala uqtuluhu. Hadis ni riwayat Bukhari, Muslim dan juga Imam At-Tirmizi sendiri dalam kitab Sunan dia. Daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi, khadim Nabi. Cerita kata Nabi SAW pada hari buka Mekah. Hari yang ke-apa? Bulan mana? Tahun mana? Tahun yang ke-8, bulan Ramadan. Nabi SAW masuk Mekah pada hari itu. Ke atas kepala dia ada topi besi. Masuk pergi pakai topi besi Nabi. Bawa masuk pergi duduk dekat dengan kawasan Kaabah, ada suara dari bahasa sahabat kata, Nabi, ya Rasulullah, tengok tu. Dia dekat dengan kain Kaabah tu, nampak tak? Ibnu Khatal. Ibnu Khatal yang duduk dekat, yang duduk sakut, yang duduk tarik, yang duduk pegang gantung dengan kain Kaabah itu. Seolah kata sahabat nak ngadu lah, kata fak dia ni nampak Ibnu Khatal. Maka Nabi royak kepada sahabat kata, uqtuluhu. Harap nafak kamu pergi bunuh dia. Tu dia bala mana ni? Siapa Ibnu Khatal sampai ke Nabi SAW pesan suruh kepada sahabat suruh bunuh dia. La ilaha illallah. Maka hadis ni Nabi pakai mighfar tablusi dan juga ada satu riwayat lagi yang kita akan sebut lagi selepas daripada ni Nabi pakai
pakai kain sebab warna hitam. Katanya pada hari yang Nabi SAW masuk Mekah, buka Mekah tu Ibnu Khatal siapa? Siapa kau Nabi SAW suruh sahabat bunuh? Ibnu Khatal ahadul ladhi ahdara Nabi SAW damahum yawma fathi Makkah. Salah satu orang daripada semua orang yang Nabi sebut. Tak apa orang kali, tapi di antara orang yang Nabi suruh sahabat suruh ambil darah dia, mana kata bunuh dia boleh pada hari buka negeri Mekah itu tu. Nabi suruh sahabat, orang panggil kata bunuh dia. Sama ada duduk dalam kawasan haram, sama ada duduk dalam kawasan luar haram. Tu dia. Kerana dalam kawasan haram ni kawasan Mekah lah. Al-Haram orang panggil. Dalam haram ni larang lah. Orang panggil ta'asai nak bunuh binatang. Kau tak boleh lah. Luar said baru boleh. Tapi di sini Nabi kata boleh kalau kamu nak bunuh sama ada dalam kawasan haram ataupun luar kawasan haram. Kerana sebab dia nya satu, dia biasa masuk Islam. Dia sendiri masuk Islam dan juga khadir dia masuk Islam. Selepas daripada tu dia ni Ibnu Khatal murtad, irtadda, jatuh agama, tukar agama, murtad lah. Murtad. Selepas daripada tinggal agama, murtad satu dah. Dia bunuh khadir dia Islam. Khadir dia Islam lah, bunuh khadir dia. Dua kadi. Dan juga yang ketiga, maki kata jahat kepada Nabi dan juga sahabat. La ilaha illallah. Selepas daripada tukar agama, jatuh agama, jadi kafir ni yahju. Kata jahat kepada Nabi, maki, buat syair, menyanyi kata kepada Nabi SAW. Ni yang ketiga, yang keempat kata kepada Nabi, tiga. Yang keempat kata kepada sahabat. Sahabat tak boleh kata. Yang kelima, wattakhadha qainataini tughanniyani lahu bihajai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil para artis orang panggil kata nak sedang, nak rong, nak ten apa ni, mari untuk menyanyi lagu kata kepada Nabi, sumpah maki kata jahat kepada Nabi. Sabri yang mengata sab cheng sai kata kepada Nabi. Tak cukup, wasabbi ashabi, sahabat juga. Ni 7 perkara khadir dia. Habis tu kejahatan dia ni orang panggil banyak semua siapa ke Nabi ni pesan kepada sahabat, uqtuluhu, bunuhlah, ainama wujid, jumpa dia di mana bunuh. Katakan orang yang bunuh dia, sahabat yang bunuh dia namanya Abu Barzah Al-Aslami. Kata dengan orang lain bukan Abu Barzah. Tapi tempat yang dia kena bunuh di antara rukun dan juga makam. Di antara bucu Kaabah dengan makam Nabi Ibrahim. Tempat itulah yang dia kena bunuh oleh sahabat Nabi SAW. Maka dia mati dengan sebab jahat dia. Hadis yang terakhir dalam bab ni, wa an Anas bin Malik anna Rasulullah SAW dakhala Makkah 'am al-fath wa 'ala ra'sihi mighfar qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu Ibnu Khatal muta'alliqun bi astari Ka'bah faqala uqtuluhu, sama juga riwayat dia. Maka tambah di sini qala Ibn Shihab Az-Zuhri mati pada tahun 124 Hijrah turun kepada Imam Malik. Dia kata Nabi ni pada hari tu ni Nabi masuk Mekah dengan tidak pakai baju ihram, kain ihram kali. Nabi pakai baju biasa. Tunjuk mana Nabi pakai baju besi tu. Satu riwayat lagi, riwayat kata Nabi pakai imamah, Nabi pakai serban warna hitam. Maka Nabi pakai saja. Kita biasanya kita kena masuk Mekah kena pakai baju ihram untuk niat buat haji umrah. Tapi boleh juga di sini kita nak masuk Mekah kalaulah tidak ada hajah ataupun niat untuk nak buat haji umrah, boleh kita masuk saja dengan nak pakai jaga apa boleh, nak tak pasti nak pakai ihram. Tapi kalaulah kita nak buat umrah, masuk Mekah untuk nak niat buat umrah haji, pasti kita kena pakai kain ihram. Bab yang terakhir, kita lagi bab yang ke-17, babu imamati Rasulullah SAW. Serban hitam Nabi. Serban hitam Nabi SAW. Kain serban Nabi. Nabi pakai di atas kepala dia untuk tutup kepala dia. Biasanya orang Arab ni pakailah serban ni. Abu Jahal, segala abu-abu dulu tu. Puak-puak abu dulu pakailah. Orang panggil serban ni biasa. Orang panggil ada orang Arab yang biasanya dia pakai serban semenjak bulan Nabi dan juga semasa Nabi SAW datang. Dan juga salah satu kaedah dalam agama kita ini, dalam bab pakaian ini ni boleh kita nak pakai wal aslu fil libas halal. Dalam bab pakaian halal kita nak pakai bab mana-mana.
Malaikat jangan pakai, nak pakai mana boleh. Jangan hanya orang panggil pakai pakaian yang telah dilarangkan oleh syarak Islam. Pakaian orang panggil merah semua yang kita bahasa mengaji, merah semua tidak campur. Yang keduanya, libasus syuhrah. Pakaian yang orang panggil wakwi pelat dia di orang panggil di sisi manusia dalam masyarakat dia. Pelat lah, tak rasa tengok pakaian sini kita pakai. Siapa kau orang lain masyarakat hitam tengok kejut pelat. Ini orang panggil kita libasus syuhrah dan juga dosa besar pakai bahasa ini. Tak boleh. Pakai pakaian apa yang dengdu orang untuk tengok dia. Libasus syuhrah. Maka Nabi SAW pakai amamah. Nabi ni pakai serban. Serban Nabi ni ada terkala yang Nabi pakai piyah dalam dia dan juga Nabi pakai serban luar. Ada yang Nabi SAW pakai serban pakai serban imamah tapi tak pakai piyah dalam. Qalan niswah orang panggil. Al-qal niswah. Tekah-tekah Nabi pakai piyah. Nabi tak pakai serban. Ataupun tekah-tekah Nabi pakai serban, Nabi ada ekor belakang. Ekor mari belakang. Kalau lah panjang sikit ada, kalau pandai tak ada. Ada tatkala yang Nabi pakai serban tidak ada ekor belakang. Ini Nabi SAW seperti mana Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad dia. Allahu Akbar. Ibn Qayyim sebut habis. Maka kita tahu kata Nabi pakai serban dia di belah mana. Hadis yang pertama, عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. Ini hadis yang pertama Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi. Hadis sahih. Maka di sini tadi Nabi masuk Mekah pakai topi besi. Hadis ni Nabi masuk Mekah, buka Mekah. Pada hari masuk tu pakai serban warna hitam, imamatun sauda. Balah mana ni? Belawai ke tak? Syanggah ke tak hadis dua-dua ni? Jawab Pak kata la yunafi, tidak lawan, la tunafi bainahuma, tidak lawan sikit abuk, tidak syanggah ke abuk. Kerana boleh jadi Nabi SAW qad labisa al-mighfar, Nabi pakai topi besi, wa min fawqihi al-imamah, Nabi pakai besi dan juga Nabi pakai serban di atas. Wal ihtimal, dan juga boleh jadi Nabi SAW pakai topi besi dulu apabila nak buat cerak dah, kata perang sudah dah, benar dah, tidak ada gapo dah orang panggil, Nabi becak mighfar, topi besi dia, Nabi ambil serban hitam pakai. Maka waqad dzakara ahlul ilm anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imam as-sauda libasan ratiban bihaitsu la yaraf illa biha bal labisaha wa labisa ghairaha. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai imamah. Hadis seterusnya wa an Amr bin Huraith قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه إمامة سوداء. Tengok Nabi ni khutbah di atas mimbar pakai serban warna hitam. Pakai serban warna hitam. Pakai serban warna hitam. Nabi SAW orang panggil tu, Nabi biasanya orang panggil tu betul lah pakai warna hitam hari yang buka Mekah. Bahkan hari lain Nabi tak pakai. Kalau lah kita nak kata Nabi pakai cak hitam sokmo, suka cak hitam sokmo, nescaya jumpa pada masa lain Nabi pakai cak hitam juga. Tapi di sini betul lah aja, ada yang Nabi betul lah orang kata buka Mekah hitam, baca khutbah hitam. Tapi ada juga darah-darah Nabi putih. Darah masa perang putih, tak ada warna hitam. Kalau lah Nabi kena warna orang panggil hitam saja, nescaya segala benar kena hitam belaka. Ini ulama royak seperti mana Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka Nabi pakai serban hitam naik khutbah. Sama juga. Seterusnya daripada Ani bin Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifayhi. Wa qala Nafi' wa kana ibn Umar yaf'alu dhalik qala Ubaidullah wa ra'aytu al-Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalik. Katanya Ibnu Umar yang kata Nabi ni apabila dia pakai serban, dia ada ekor mari belakang. Sadala imamatahu. Orang panggil terlepas zu'abah. Dalam bahasa Arab, zu'abah ni ekor dia. Turun bawah. Ekor turun mari belakang di antara dua bahu. Nabi pakai serban dia. Supaya kita duk pakai lah ni lah. Dia juga Ibnu Umar pun buat macam ni. Dia juga Al-Qasim anak Nabi. Qasim anak Nabi, dia juga Salim buat. Bukan. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Cucu Abu Bakar.
Dan juga Salim cucu Umar buat juga. Salim bin Umar bin Abdullah. Dan juga Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Anak kepada Abu Bakar, cucu. Ni Salim cucu Umar. Cucu Umar. Maka Salim nampak pak dia bin Umar bakar, macam tu dia bakar. Ada ekor belakang lah. Itu dia. Dan juga hadis yang terakhir, وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه إصابة دسماء. Sama iaitu Nabi ada serbai bakar atas kepala dia lah. Itu yang kita dapat daripada bab ini. Maka fawaid sedikitnya, di segi kelebihan pakar serbai ni tidak ada walaupun satu hadis yang sahih daripada Nabi. Bahkan ada hadis yang sabar, dan juga hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis yang maudhu', tidak sahih daripada Nabi walaupun sikit. Satu, salatun bi'imamatin khairun min 25 salatan bila imamah. Siapa yang pakai serban semaya lebih baik daripada orang yang semaya tak pakai imamah, itu tu lebih kurang 25 ganda. Allahu akbar. Yang keduanya yang paling berat lagi, wa jumu'atun bi'imamah, orang yang maya semaat tadi, maya semaat pakai serban khairun min 70 jum'atan, lebih baik daripada orang yang semaya Jumaat tak pakai serban 70 kali Jumaat. Allahu akbar. Kalau orang panggil kata kelebihan ni sahih sungguh. Nas daya hari ni tok siap tok imam masjid pakai sari serban, mari tak disejik untuk nak makmum boleh pakai belakang ni. Tapi hadis ini tidak sahih daripada Nabi, maudhu', palsu, wahiyah. Teruk daripada Nabi, tidak sahih daripada Nabi, seperti mana telah disebut dalam kitab Al-Masnu' fi Ma'rifati Al-Hadith Al-Mawdu'. Kitab ni himpun segala hadis palsu, hadis maudhu'. Akhir sekali, adakah pakai serban ini adalah sunnah? Adalah sunnah. Asal kita ada dikata boleh nak pakai. Dan juga asal juga pasti kita kena pakai baju menurut adat rumah kita. Thailand pakai bahasa ni, bahasa ni. Melayu pakai bahasa ni, bahasa ni. Cina pakai bahasa ni, bahasa ni. Negeri Arab pakai bahasa ni, bahasa ni. Kena turut. Kerana apabila kita pakai benar orang kata baju yang paling pelik daripada adat orang kampung, masyarakat itu akan jadi libasus syuhrah. Dan juga libasus syuhrah larang di dalam agama Islam. Larang di dalam agama Islam. Habis tu, dalam fatwa Saudi, dia kata belah mana? Libsul imamah minal adat walaysa minal ibadat. Pakai serban itu daripada adat saja, bukan daripada ibadat. Bukan Nabi pakai, tapi dia nak pakai serban kerana nak turut Nabi. Ingat kata Nabi biasa pakai, nak pakai. Tak ada apa, hak ni boleh pahala. Tapi bukan sunnah. Bukan sunnah. Bahkan minal mubahat, adalah benda yang harus kita pakai. Walaysa bi sunnah, bukan sunnah seperti mana kita faham. Yang paling betulnya kita kena pakai baju menurut adat istiadat masyarakat kita masing-masing. Kerana kita boleh nak selamat dan juga jauh diri daripada pakaian yang jadi libasus syuhrah, pakaian yang pelik. Orang Melayu pakai bahasa ni, tapi kita pergi pakai pakaian Cina misalnya kata. Orang Melayu pakai hitam. Kok mana ni pakai baju mari mana ni? Pelik. Menarikkan mata orang ni adalah libasus syuhrah. Habis ni nak jaga hari ni, kita nak pakai pakaian ke apa, jangan jadi orang panggil diita oleh manusia dalam masyarakat. Tina baik, perempuan baik, lelaki baik. Jaga baik-baik untuk kita selamatkan daripada libasus syuhrah. Itulah kita pada hari ini, satu jam bermolek. Kita belajar 3-4 tajuk bab dalam kitab ini. Kita akan sambung lagi pada minggu depan insya-Allah. Doa akan saya boleh musafir pergi kepada stesen pada minggu depan insya-Allah taala. Maka pada hari ini kita cukup sekadar ni. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.